Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kami daripada kumpulan 10 akan membentangkan tentang syarikat 7-Eleven. Saya, Siti Nurhasiah binti Muhammad Akbar, bernama metrik A174854 akan menerangkan berkaitan latar belakang 7 Malaysia Sdn Bhd. 7-Eleven pertama di dunia diasaskan oleh J.C. Thomson pada tahun 1927 dan dikenali sebagai kedai Totem. Kemudian pada tahun 1946, nama tersebut ditukar menjadi 7-Eleven disebabkan waktu operasi kedai yang dibuka dari 7 pagi hingga 11 malam. Dan akhir sekali, pada tahun 1999, nama syarikat korporat ditukar daripada The Southland Corporation kepada 7-Eleven Inc. Seterusnya, 7-Eleven pertama dibuka di Malaysia adalah pada 9 Oktober 1984 di Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur dan ia masih dibuka sehingga hari ini. Kedai sebenika 7-Eleven ini boleh ditemui di pelbagai jenis kawasan. Antara perkhidmatan yang ditawarkan adalah seperti pembayaran bil, tambah nilai, perkhidmatan fotokopi dan mesin jeruang automatik ATM. Pada tahun 2009, 7-Eleven mula menjual kopi dipancur segar dan minuman panas lain, makanan segar yang dibungkus dan juga bakery. Latar belakang kewangan syarikat 7-Eleven Malaysia Sdn Bhd. Pada tahun 2020, syarikat telah menjalankan aktiviti penggabungan dan pemulihan M&A bersama dengan Caring Formasi Group Berhad dan menjadikan hasil disatukan kumpulan meningkat sebanyak RM176.5 juta atau 7.5% kepada RM2.54 bilion berbanding tahun kewangan sebelumnya. Namun begitu, segmen kedai sebenika mencatatkan penurunan hasil sebanyak RM289.9 juta atau 12.7% kepada RM2.06 bilion berbanding tahun kewangan sebelumnya. Akhir sekali, pada akhir tahun kewangan 2020, kumpulan mempunyai wang tunai dan baki bank sebanyak RM179.6 juta, pinjaman RM533.1 juta dan airan tunai yang dijana adalah sebanyak RM237.3 juta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rifat Zaki bin Salim Amin A174089. Saya akan menerangkan tentang analisis yang pertama iaitu berkenaan modal kos ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah cost of capital. Isunya di sini ialah berlakunya perubahan kadar WACC bagi syarikat 7-Eleven Berhad pada tahun 2019 dan juga 2020. Dan WACC manakah yang lebih bagus, 2019 ataupun 2020? Seperti yang kita ketahui, terdapat 3 elemen penting dalam WACC iaitu elemen debt, WD, elemen preferred stock iaitu WP dan elemen common equity iaitu WC. Tetapi WACC juga boleh dikira dengan hanya menggunakan 2 elemen sahaja iaitu elemen debt dan juga elemen common equity. Seperti syarikat 7-Eleven, mereka hanya menggunakan 2 elemen sahaja iaitu elemen debt dan juga elemen common equity. Rajas di bawah merupakan item debt ataupun hutang yang perlu digunakan untuk mengira WD iaitu borrowing dan lease liability. Hal ini kerana hanya 2 item ini yang berkenaan dengan modal syarikat. Jumlah debt ataupun hutang bagi tahun 2019 ialah RM756,512,000 dan tahun 2020 ialah RM1,192,924,000. Bagi elemen common equity pula, kita akan mengambil jumlah dalam RM bagi saham biasa iaitu RM1,485,138,000 dan jumlah saham bagi kedua-dua tahun ialah sama. Untuk pengiraan WD iaitu weighted debt, perbelanjaan faedah tahun semasa perlu dibahagikan dengan jumlah hutang campur dengan jumlah saham biasa bagi tahun semasa. WD bagi tahun 2019 ialah 0.3375 dan 2020 ialah 0.4454. Manakala WC iaitu weighted common equity pula, jumlah saham biasa perlu dibahagikan dengan jumlah hutang campur dengan jumlah saham biasa tahun semasa. WC bagi tahun 2019 ialah 0.6625 dan 2020 ialah 0.5546. Bagi pengiraan kos hutang pula, perbelanjaan faedah akan dibahagikan dengan jumlah hutang tahun semasa dan amaunnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kadar kos hutang iaitu RD pada tahun 2019 ialah 0.0717 dan 2020 ialah 0.0366. Seterusnya, bagi pengiraan kos equity biasa, kami menggunakan kaedah Capital Asset Pricing Model iaitu CAPM. Kaedah ini memerlukan item seperti berikut iaitu market risk premium, risk free rate dan juga beta. Kos equity biasa bagi kedua-dua tahun adalah sama iaitu 7.5%.
Dengan semua maklumat yang kita perolehi, maka kita sudah boleh mengira WACC untuk tahun 2019 dan juga 2020. WACC bagi tahun 2019 ialah 6.40%, manakala 2020 ialah 5.68%. Terdapat penurunan dalam kadar WACC syarikat. Maka bagus ataupun tidak kadar penurunan ini bagi syarikat 7-Eleven. Rakan saya akan menerangkan perbincangan selanjutnya. Nama saya Amirul Syafiq bin Kadir Maidin, bernombor matrik A174127. Yang seterusnya adalah perbincangan kos modal. Pengiraan kos modal dapat memberikan panduan kepada syarikat tentang pencapaian pulangan yang dapat diperoleh oleh pelabur. Kos sebenar modal adalah kadar halangan, iaitu kadar pulangan minimum yang diperlukan oleh pelabur atau pengurusan untuk meneruskan projek. Sekiranya projek itu tidak dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada kosnya, maka ia mungkin tidak dibenarkan oleh pelabur, melainkan faktor lain menjadikan projek itu berbaloi. Pengiraan kos modal ini bertujuan untuk mengira kos yang dilibatkan dalam pelaburan yang dilakukan. Kos-kos yang wujud adalah seperti kos pinjaman iaitu faedah, kos stok pilihan dan kos ekuiti biasa. Kos modal yang lebih rendah menunjukkan bahawa sesuatu projek tersebut mampu memberi pulangan kepada para pelabur. Mengambil kira bahagian hutang dan juga ekuiti di penyata kewangan 7-Eleven Malaysia Sdn Bhd tahun 2019 dan 2020. Purata kadar pulangan yang diperlukan diambil dari nota penyata kewangan bagi perbandingan kos modal yang dilibatkan untuk kegunaan dalam pembuatan keputusan. Seterusnya adalah gambar raja yang menunjukkan kos modal purata wajaran WACC diperoleh selepas dikira wajaran kos ekuiti ditambah wajaran kos hutang. Hasilnya mendapati WACC berlaku penurunan sebanyak 0.74% dari tahun 2019 ke 2020. Apabila semakin rendah WACC sesebuah syarikat, semakin mudah bagi syarikat untuk membiayai projek baru. Hal ini kerana akan berlaku peningkatan perkadaran hutang kepada ekuiti. Dan kerana hutang itu lebih murah daripada ekuiti, kos purata berwajaran modal syarikat akan berkurangan. Sekiranya syarikat mempunyai WACC yang lebih tinggi, ia menunjukkan syarikat membayar lebih banyak untuk pembayaran hutang mereka atau modal yang mereka naikkan. Akibatnya, penilaian syarikat mungkin berkurangan dan pulangan keseluruhan kepada pelabur mungkin lebih rendah. WACC yang lebih tinggi menunjukkan bahawa syarikat membelanjakan sejumlah besar wang untuk meningkatkan modal, yang bermaksud bahawa syarikat itu mungkin berisiko. WACC yang rendah menunjukkan bahawa syarikat itu memperoleh modal dengan murah. Seterusnya, saya Nurul Suhaida binti Muhammad, matrik A174790 akan teruskan dengan analisis yang kedua iaitu struktur modal. Jadi seperti yang kita tahu, secara am struktur modal ialah tentang risiko perniagaan dan risiko kewangan. Jadi risiko perniagaan adalah keupayaan syarikat menjana pendapatan yang mencukupi untuk menampung perbelanjaan operasi, dan risiko kewangan pula keupayaan syarikat menguruskan hutang dan leverage kewangan. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2020 Malaysia telah dilanda wabak COVID-19 dan ini telah meningkatkan risiko perniagaan, misalnya ketidakpastian dalam permintaan dan penawaran, dan secara tidak langsung telah memberi kesan kepada kewangan syarikat. Hal yang demikian kita akan melihat perbandingan kesan risiko perniagaan terhadap kewangan syarikat 7-Eleven pada tahun 2019 dan 2020. Jadi di sini kita dapat lihat pada tahun 2020 dalam setiap aspek syarikat 7-Eleven mengalami penurunan selain interest expense kerana syarikat 7-Eleven ada membuat penambahan dalam term loans. Bagi perbandingan kewangan, kita akan menggunakan dua pendekatan iaitu return on equity dan times interest earned. Bagi return on equity, net income akan dibahagikan dengan shareholders equity dan dikalikan dengan 100. Hasil operasi tersebut akan menggambarkan ukuran keuntungan syarikat dan kecekapan dalam menjana keuntungan. Bagi times interest earned, earning before interest dibahagikan dengan interest expense. Hasil operasi akan menunjukkan kebolehan syarikat dalam menampung caj faedah menggunakan pendapatan sebelum cukai.
Kesimpulannya, prestasi kewangan pada tahun 2019 lebih memberansangkan kerana risiko perniagaan pada tahun tersebut tidak tinggi seperti pada tahun 2020. Saya Muhammad Furqan Anwar bin Muhammad Hafidi, bernombor matrik A174-178 ingin membentangkan perbincangan bagi bahagian analisis seterusnya iaitu struktur modal. Struktur modal ialah keseimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Tujuan pengurusan struktur modal adalah untuk memaksimumkan nilai syarikat itu sendiri dengan menyatukan sumber pembiayaan tetap yang digunakan oleh syarikat untuk operasinya. Struktur modal yang optimum ialah struktur yang mengoptimumkan keseimbangan antara risiko dan pulangan untuk memaksimumkan harga saham. Seterusnya, gambar rajah tersebut menunjukkan pengiraan seperti pulangan atas equity, ROE dan faedah masa yang diperoleh, TIE. Bagi syarikat 7-Eleven, berlakunya penurunan bagi pulangan atas equity ROE dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebanyak 0.11%. Ini kerana dapat dilihat bahawa terdapat penurunan dalam pendapatan bersih syarikat dari tahun 2019 iaitu RM54,84,084,000 ke tahun 2020 RM35,353,000. Maka dengan itu syarikat akan mempunyai keuntungan yang rendah dan kebiasaannya tidak akan mempunyai lebihan dalam pendapatan tertahan untuk dilaburkan semula sebagai sumber pembiayaan projek. Malah, syarikat juga akan banyak bergantung kepada hutang. Selain itu, faedah masa yang diperoleh TIE bagi syarikat 7-Eleven juga berlaku penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebanyak 0.603 kali. Hal ini disebabkan belanja faedah syarikat meningkat dan berlaku juga penurunan bagi pendapatan sebelum cukai faedah EBIT dari tahun 2019 ke tahun 2020. Ini menunjukkan keuntungan syarikat 7-Eleven adalah tidak sihat dan nisbah syarikat yang semakin menurun ini mampu menyebabkan syarikat susah untuk mengendalikan pembayaran balik hutang tanpa mengurangkan aliran pendapatan mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faizuddin bin Rusailin, nombor matrik A175344. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 memberi kesan kepada semua pihak, tidak terkecuali syarikat 7-Eleven. Selari dengan misi 7-Eleven iaitu to consistently serve the changing needs of our customers for their convenience, 7-Eleven mengambil langkah yang perlu bagi menyesuaikan perkhidmatan mereka sebagai tindak balas terhadap pandemik ini. Operasi 7-Eleven yang terdiri daripada kedai serbaneka dan bahagian farmasi dianggap sebagai perkhidmatan penting. Oleh itu, syarikat ini berada di kedudukan yang unik di barisan hadapan untuk mengurangkan wabak pandemik ini. Malah, 7-Eleven mengubah suai rancangan dan dasar syarikat bagi memastikan semua kedainya kekal terbuka, semua pelanggan dan pekerja sentiasa selamat dan bekalan di kedai tidak terganggu. Terutamanya barangan keperluan harian, barangan runcit, ubat-ubatan dan barangan keperluan COVID. Disebabkan pandemik COVID, 7-Eleven telah menggunakan cara yang berbeza bagi menarik pelanggan mereka. Memandangkan keadaan semasa, pelanggan memilih untuk membeli barang secara dalam talian. Sebagai tindak balas, 7-Eleven telah mempertingkatkan teknologi AI mereka dengan memperkenalkan ciri dan fungsi baru bagi memberikan pelanggan mereka pengalaman membeli belah yang mudah dan selesa. Ciri dan fungsi baru ini telah meningkatkan produk dan perkhidmatan syarikat dengan sangat baik dan telah menyesuaikan operasi syarikat dengan situasi semasa, di mana penyepaduan ke dalam platform atas talian adalah penting untuk kesinambungan operasi kedai. WACC syarikat menunjukkan berlakunya kadar penurunan pada tahun 2020 berbanding 2019 seperti yang dinyatakan dalam perbincangan analisis yang dibuat. Ianya berlaku disebabkan penurunan dalam kos hutang pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan 7-Eleven mengambil langkah yang baik bagi memperolehi modal pada kadar yang lebih murah semasa wabak pandemik ini.